Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, berkisar sepanjang minggu ini pastinya tentang tarikh pilihan raya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, banyak penganalisis politik mengatakan bahawa sekiranya pilihan raya dilaksanakan sama ada tahun ini atau tahun depan, mereka tidak yakin Barisan Nasional boleh menang. Persoalannya sekarang ialah kenapa pilihan raya ini mau dipercepatkan? Dan apa yang akan terjadi kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekiranya beliau tidak melaksanakan pilihan raya pada tahun ini seperti yang diminta, seperti yang didesak, seperti yang dirayu-rayu oleh beberapa pemimpin di dalam UMNO. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita tahu, kita tidak boleh nafikan, walaupun ramai yang menafikan, pemimpin-pemimpin UMNO menafikan bahawa terdapat lebih daripada satu kemah di dalam UMNO. Walaupun mereka sentiasa menafikan, tetapi memang orang biasa seperti saya pun boleh nampak dengan teropong mata kasar bahawa memang ada beberapa puak di dalam UMNO. Buktinya ialah apabila satu demi satu dipecat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipecat daripada UMNO kerana tidak mahu melaksanakan pilihan raya pada tahun ini kerana alasan yang mudah, keselamatan rakyat. Kerana diramalkan pada penghujung tahun ini, bermula daripada Oktober sehingga bulan Januari, kemungkinan besar ada banjir, ada hujan kuat, tidak selamat untuk rakyat pergi mengundi dan tidak selesa untuk rakyat pergi mengundi. Itu alasan yang kukuh. Tapi sekiranya alasan itu tidak dipakai dan dia dipecat daripada UMNO, sebenarnya pada pendapat saya UMNO sedang dalam kehancuran. Apa tidaknya, sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipecat, beliau tetap menjadi Perdana Menteri juga. Andai kata nombor yang ada pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tetap ada, penyokong-penyokong daripada UMNO tetap menyokong Perdana Menteri ini sebagai Perdana Menteri, beliau tetap menjadi Perdana Menteri. Walaupun dia dipecat sebagai ahli majlis, sebagai Menteri Majlis Tertinggi UMNO, the top 5 UMNO, walaupun dia dipecat daripada top 5 of UMNO ini, tetapi dia tetap menjadi Perdana Menteri sekiranya dia masih mempunyai bilangan jumlah majoriti. Harus diingat tuan-tuan dan puan-puan, walaupun banyak sangat kata dakwaan mengatakan bahawa akar umbi yang mau pilihan raya dan sebagainya, tetapi belum terbukti bahawa benar itu adalah daripada akar umbi ataupun hanya daripada beberapa orang sahaja yang sentiasa terdengaran suaranya yang bersama-sama dengan Zahid Hamidi. Sekarang ini pula tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya pada pendapat saya Zahid Hamidi lebih baik dia mengundurkan diri sebagai Presiden UMNO. Kenapa dia perlu mengundurkan diri sebagai Presiden UMNO? Supaya dia dapat menghilangkan rasa sangsi was-was rakyat Malaysia bahawa dia melakukan ini untuk kepentingan peribadi. Sekarang ramai rakyat Malaysia mulai was-was. Ada perasaan sangsi, ada perasaan ragu-ragu. Betulkah ini untuk memartabatkan semula bangsa Melayu dan agama Islam? Ataupun hanya untuk kepentingan beberapa pribadi? Itu kesangsian yang tidak dapat dinafikan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada ketika ini, satu yang jelas, yang terbukti jelas, sangat-sangat jelas, Zahid Hamidi dan beberapa orang lagi sedang bersolidariti dengan seorang penjenayah, yaitu Najib Razak. Mereka mahu supaya Najib Razak dapat keadilan. Keadilan apa lagi yang kita mahu? Keadilan sudah dinyatakan oleh 9 hakim yang arif lagi bijaksana. Malah 3 mahkamah di Malaysia, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, semuanya dapat membuktikan bahawa Najib Razak memang bersalah kerana kes-kes rasuah, penyelewengan dana dan salah guna kuasa. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, yang menjadi mangsa sekarang ini
adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah Perdana Menteri yang baik. Bagus, kerjanya bagus. Okey, saya tidak komplain untuk Perdana Menteri. Setakat ini bagi saya semuanya okey. Semua yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri on track. Cuma beri dia sedikit masa saja. Malangnya sekarang dia menjadi mangsa. Menjadi mangsa berada di tengah-tengah dilema. Mau buat susah, tak buat pun susah. Kalau tidak buat, dia tidak ikut presiden punya kata. Saya tidak berani untuk katakan bahawa ini akar umbi punya kata. Kerana yang datang pergi taklimat, datang pergi itu, macam-macam lagi lah acara, tidak melambangkan keseluruhan 3 juta ahli UMNO. Tidak melambangkan keseluruhan 3 juta ahli UMNO. Malah ada juga rakan-rakan yang juga adalah ahli UMNO menyatakan bahawa memang benar mereka mulai sanksi. Walaupun mereka berkata mereka tetap bersama UMNO, tetapi kesangsian itu tetap ada. Yang menjadi mangsa adalah Perdana Menteri. Kalau dia buat, rakyat yang susah. Rakyat susah. Kerana apa? Kerana tidak ngam timing dia. Mungkin kena timing untuk politik, tetapi untuk keselamatan, untuk geografi, untuk keadaan-keadaan yang tertentu tidak sesuai, tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga ingin bersama-sama dengan beberapa pemimpin, tak kisahlah pembangkang kah, tak bangkang kah, pemimpin daripada kerajaan kah. Kalau ada yang berkata bahawa tidak sesuai sekarang kerana mungkin waktu banjir dan tidak selamat, saya bersama-sama dengan mereka. Saya menyokong bahawa tidak sesuai sekiranya dilaksanakan pada musim banjir. Tetapi Zahid Hamidi berkata, walaupun banjir kita akan tetap reda juga. Oh, ini kenapa nih? Apa masalah dengan Presiden UMNO ini? Kalau kamu mau pergi reda banjir, pergilah. Kami rakyat tidak mau. Kecuali kau kasih sedia kami helikopter. Helikopter pun tidak mau. Banyak tempas sekarang, palis-palis. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kalaulah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipecat, tak perlu pilihan raya pun, UMNO akan otomatik hancur. UMNO akan otomatik hancur. Sebab sekarang ini yang dapat mengikat puak-puak di dalam UMNO ini kerana Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebagai Perdana Menteri daripada UMNO. Mau tidak dapat dinafikan, dia dapat mengikat secara tidak langsung, dapat dilihat simpulan lut sinar, transparent, tak kelihatan, tapi mengikat mereka ini. Tetapi kalau Perdana Menteri ini dipecat, ikatan ini akan terburai sama sekali. Adakah kamu setuju dengan apa yang saya katakan? Terpulang kepada kamu. Kamu boleh berikan pendapat kamu. Yang penting saya tak setuju kalau pilihan raya dilaksanakan pada ketika banjir. Pertama. Kedua, saya tidak setuju kalau Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipecat daripada UMNO hanya kerana dia tidak melaksanakan pilihan raya pada masa terdekat. Tak ada masalah pun. Secara perundangan, secara parlimen, secara perlembagaan, tak ada masalah kalau bukan dilaksanakan tahun ini. Kerana parlimen tempoh penggal hanya akan tamat pada tahun depan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen kamu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.